dia nak bagi, dia kata tanda tu kena cukup 7 untuk bagi aku mati. Hai, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada Take a Peek Channel. Okey, nama aku E dan kisah malam ini adalah taklah sambungan sebenarnya. Kisah akulah tapi tajuk dia sama, iaitu mimpi. Okay, sebelum tu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, macam yang aku cakap dalam video sebelum ni, kisah ni lebih kepada kisah misteri dan bukan kisah hantu seperti video-video aku sebelum ni. Ini aku nak share sebab dia macam pelik dan macam petanda pun boleh. Tapi tak tahulah kan, ia terpulang kepada pandangan masing-masing. Okay, cerita dia macam ni. Aku tidur, lepas tu aku mimpi. Mestilah kena tidur dulu sebelum mimpi kan. Apa benda. Okay, time aku tidur tu, aku mimpi dekat dalam rumah aku ni suram tau. Suram, kelam dan gelap. Macam suasana dalam cerita hantu. Kau tahu tak? Selalu kan cerita hantu kan dia walaupun siang ke malam sentiasa gelap. Lepas tu guna lampu dim, yang lampu kuning tu. Faham tak? Macam tu lah dalam mimpi tu. Suasana ni sangat suram dan sunyi. Lepas tu dalam mimpi tu aku tak nampak orang lain, tapi yang pasti aku ada, dan ada my mum, ada mak aku dan juga abang aku. Tapi abang aku macam tak nampak sangat dalam mimpi tu. Macam dua watak ni, abang aku dengan mak aku macam sama-sama dalam mimpi tu, tapi diorang ada. Yang lain aku tak nampak. Mulai aku nampak apa yang terjadi dekat diri aku. Oh, dan juga Hikari, iaitu kucing aku. Kucing aku ni warna putih. Kenapa aku namakan dia Hikari? Sebab Hikari tu perkataan Jepun yang bermaksud cahaya. So cahaya is putih dan putih is Hikari. So, okay, tak apa, tu tak ada kaitan. Saja je selek-selek iklan kan. Okay, lepas tu dalam mimpi tu, Hikari ni kan, kucing aku ni, dia tak manja sangat tau. Tapi dia tak adalah buas, dia tak adalah ganas. Dia macam ada masa dia manja, ada masa dia tak manja. Tapi dalam mimpi tu, dia macam selalu sangat cakap aku tau. Aku tak tahu kenapa, tapi dia jadi macam liar dalam mimpi tu. Macam bukan Hikari yang aku kenal. Dia akan cakap dan tinggalkan kesan. Tahu tak? Tapi dalam mimpi tu, sebab dia nama pun mimpi kan, so dalam mimpi tu setiap kali cakaran dia akan berbentuk X tau. Cakaran dia macam kucing cakar. Kau mana lah expect bentuk apa kan? It could be anything, benda random kot. Tapi dalam mimpi tu sebenarnya aku tak perasan pun bentuk cakaran dia tu macam mana. Tapi yang membuat aku perasan adalah benda yang terjadi selepas tu. Sebab dalam mimpi tu aku macam dah sakit tau. Aku macam tiba-tiba aku sakit. Aku macam nak mati dalam mimpi tu. Aku macam dah kritikal. Lepas tu tiba-tiba ada dua orang ni, lelaki dan perempuan. Dalam mimpi tu macam perempuan tu macam bomoh pun ada, macam orang yang serba tahu pasal sesuatu benda ni pun ada juga. Tapi aku tak nampak muka dia. Lepas tu dia ada seorang pembantu dalam mimpi tu, iaitu lelaki. Itu pun aku tak nampak muka dia, tapi dia sepasang. Dia macam lelaki dan perempuan. Perempuan tu macam lead dia dan lelaki tu ada pembantu dia. Diorang ni tiba-tiba je, sebab dalam mimpi tu aku macam sakit kan. Lepas tu aku macam dah nak mati, tapi tak siapa tahu punca dia apa. Lepas tu pasangan ni, lelaki dan perempuan ni, tiba-tiba je masuk dalam rumah aku. Rumah aku dah macam sunyi, kelam tau. Tiba-tiba diorang ada dekat rumah aku. Diorang datang. Padahal dalam mimpi tu aku tak kenal pun diorang, dan tak ada siapa pun dalam keluarga aku yang panggil diorang. Tiba-tiba dia datang dekat rumah aku. Dia bawa pembantu dia. Lepas dia pandang aku dalam mimpi tu. Dia cakap, awak ni dah sakit ni. Awak ni dah tenat. Macam tu lah. Macam ada orang yang hantar something dekat awak. Dan keluarga awak bagi semuanya kucak-kacir. Macam tu lah. Bagi semua tak aman. Bila aku mati, maksudnya jadi tak aman lah keluarga ni. Macam tu kan. Pasal aku macam, sebab dalam mimpi tu macam sama-sama kan. Aku tak nampak sangat muka dia. Tapi aku macam, dalam mimpi tu aku tahu dia datang tu nak tolong. Macam tu lah dia katanya lah. Yang aku nampak gambaran dalam mimpi tu, dia datang tu macam nak tolong. Padahal tak ada siapa panggil dia, tapi dia datang sendiri. Dia kata nak tolong. Dia kata dia tahu caranya macam mana nak rawat aku.
Dia kata dalam mimpi tu perempuan tu kata, pembantu dia diam je, pembantu tak cakap apa-apa. Tapi perempuan tu cakap, Hikari iaitu kucing aku tu sebenarnya bukan kucing aku. Macam ada someone hantar something yang membuatkan Hikari jadi perantara antara dorang dengan aku, dorang dengan keluarga aku. So Hikari ni, tugas dia bukan tugas Hikari lah sebenarnya. Tugas benda yang telah membuatkan Hikari jadi buas macam tu adalah untuk mark aku, untuk tandakan aku. Sebab dalam mimpi tu dia macam mana somehow dia boleh nampak dekat badan-badan aku ni ada tanda tau. Banyak gila tanda. Macam dekat dahi, dekat bahu aku, dekat kaki aku ada tanda yang mana Hikari cakap sebelum ni. Aku ingat Hikari yang cakap sebelum ni tu tiba-tiba berubah menjadi bentuk X. Masalahnya bentuk tu sangat scary tau. Bentuk macam kena toreh dengan pisau yang dibakar oleh api yang panas. Macam seram lah, macam kena toreh dengan benda tajam. Konon-konon dalam mimpi tu macam Hikari yang cakap lah. Tapi somehow dia berbentuk X. Banyak dekat badan aku ni, kat keliling, kat belakang aku, kat kaki aku, kat dahi aku, semua ada. Macam lepas tu tanda tu, perempuan tu cakap tanda dekat badan aku ni, dia kata orang yang hantar something dekat keluarga aku ni, dekat aku ni, dia nak bagi, dia kata tanda tu kena cukup 7 untuk bagi aku mati. Dan dalam mimpi tu, tanda tu macam dalam mimpi tu paginya tu Hikari dah cakap aku dekat sini, kat bahu aku tau. Dia bentuk X kat sini. So pagi tu Hikari dia cakap aku. So lepas dia cakap tu je orang tu datang. Macam mana aku tahu pagi? Aku pun tak tahu sebab rumah tu kelam je kan. Tapi dalam mimpi tu pagi. Lepas orang tu datang macam dalam tengah hari ke petang macam tu. Tapi rumah tu sentiasa kelam. Situasi tu berlaku dalam rumah aku je. Aku tak nampak dunia luar macam mana. Dan aku macam lemah sangat dalam mimpi tu. Tapi aku boleh dengar lagi dan aku boleh faham apa yang orang cakap. Lepas tu tanda tu dah cukup 8 tau. Dia kata aku somehow tak mati lagi, tak tenat lagi. Sebab tanda tu tak jadi. Tanda tu maksudnya dah cukup tau 7. Dia nak 7 je untuk lengkapkan dia punya ritual. Dia cakap macam tu kan. Tapi sebab dekat badan aku ni ada 8 tanda. Dan salah satunya ada dekat aku punya ubun-ubun, which is dekat bahagian dahi aku tu kan. So dia kata dekat situ dia tak kira. Dia tak kira tanda tu. Sebabnya dekat bahagian muka aku tu macam tanda tu tak valid. So tanda yang dia kena tanda dekat badan aku tu, 7 tanda tu dia kena dekat badan aku je, bukan dekat muka aku. Kat muka aku tu macam kira kawasan yang illegal lah, kawasan yang tak boleh, kawasan yang tak valid. So sebab tu baru pagi tadi Hikari cakap aku lagi satu nak cukupkan yang sepatutnya 7, padahal itu yang ke-8. So sebab tu lepas tu je aku macam lemah sebab dah cukup 7. Tapi dalam mimpi tu aku tak ada rasa macam nak mati pun. Tapi aku rasa lah lemah macam tu. Konon-konon je lah macam tu kan. Lepas tu aku macam, tapi somehow dalam mimpi tu aku tak risau pun aku mati ke apa ke. Family aku pun macam, watak dorang ni kan ada abang aku dengan mak aku kan. Dorang pun macam sama-sama je. Macam ada tak ada. Tapi dorang tahulah perempuan dengan lelaki tu datang dekat rumah aku. Tapi dorang macam tu je. Macam tu. Lepas tu dia cakap dia boleh tolong tau. Dia boleh tolong untuk remove, untuk buang tanda-tanda 8 ke 7 ke, semua tanda kat badan aku tu dia boleh tolong, dia kata. Tapi untuk buang tanda-tanda tu dia kata kena ada satu ritual ni, macam upacara, macam benda yang dia kena buat tu macam leceh lah. Kena ambil limau lah, apalah, something garam ke apa ke, garam hitam putih, whatever, I don't know. Dan benda-benda tu nak dapatkan benda tu leceh tau. So dia kata bagi dia masa, dia nak keluar balik daripada rumah aku tu untuk cari bahan-bahan untuk buat ritual, final ritual, upacara yang terakhir ni, untuk sucikan aku lah kiranya daripada benda yang orang hantar tu. Lepas tu aku dalam mimpi tu macam yelah apa-apalah macam tu kan. Aku macam tak menghalang dan tak juga menerima. Aku macam yelah macam tu je. Lepas tu diorang pun balik. Macam tak nampak diorang keluar. Tapi tiba-tiba diorang macam hilang. Macam tu lah lelaki dengan perempuan tu hilang. Lelaki tu diam je. Yang banyak bercerita perempuan tu, banyak cakap perempuan tu. So diorang berdua pun hilang. Lepas tu tiba-tiba watak abang aku datang dengan mak aku. Macam nampak lah. Walaupun sama-sama tapi aku tak tahu kenapa semua mimpi kebanyakan sama-sama. Like macam sampai leher nampak tapi kat muka tak nampak. Macam tu. So aku tak tahu siapa kan. Tapi dalam mimpi tu aku tahulah dua watak tu adalah abang dengan mak aku. Lepas tu diorang pun datang. Diorang datang dekat aku tiba-tiba je macam, tapi yang jelas mak aku ada kat situ. Tapi watak yang jelas adalah abang aku. So abang aku ni datang kat aku. Dia macam tiba-tiba baru tahu apa yang terjadi sebenarnya. Lepas tu dia macam, kenapa ni? Tu siapa? Apa yang terjadi? Macam apa benda ni? Yang tu kan. Lepas tu
aku pun explain lah balik macam apa yang perempuan cakap tadi, apa benda lah, dia dah cari bahan-bahan ritual nak buat apa benda kan, nak buang semua tanda-tanda yang pelik-pelik kat badan aku ni. Lepas tu abang aku tengok kan, lepas tu abang aku kan macam dia tak risau pun, macam lepas tu dia macam buat apa, dia cakap macam tu tau. Dia kata kenapa nak kena panggil orang luar untuk tolong keluarga kita, kenapa nak susah-susah, padahal kita tak kenal pun dia tak panggil pun dia, macam tu kan. Kenapa dia tiba-tiba datang, macam kenapa dia tiba-tiba sibuk macam tu kan. Lepas tu aku cakap lah tak tahu, dia kata nak tolong macam tu kan. Lepas tu dia kata, abang aku cakap lah tak payah abang boleh buat macam tu kan. Aku tak sempat cakap apa-apa. Lepas tu abang aku tiba-tiba dia macam, sebab dalam mimpi tu tanda-tanda tu masih lagi jelas tau dekat badan aku. Memang nampak kesan torehan X tu yang Hikari buat tu dekat badan aku, memang merah-merah. Lepas tu tiba-tiba abang aku grab aku, abang aku pegang tangan aku, pegang aku punya sini kan, abang aku pegang. Lepas tu abang aku tak tahu abang aku buat apa. Dalam mimpi tu macam tak jelas kan, macam samar, aku tak nampak sangat muka dia. Tapi dia tiba-tiba pegang aku punya tangan. Lepas tu instantly, like 0.1 saat, pas abang aku pegang tu, dia macam ada cas tau, macam tiba-tiba macam macam tu. Aku rasa macam cerita anime pula. Tapi macam tu lah. Lepas abang aku pegang tu, tiba-tiba satu badan aku macam menyala, warna orange something. Lepas tu dia macam mengalir tau daripada tangan abang aku tu, dia pergi ke satu badan aku. Benda tu tak jelas, macam benda yang mengalir tu tak jelas, tapi aku tahu benda tu mengalir. Aku tak tahu lah macam nak explain, tapi macam tu lah. Sorry kalau kau rasa benda ni mengarut, tapi itu yang aku nak share dan apa yang aku alami dalam mimpi tu. Lepas tu dia pegang, benda tu mengalir dan slowly nampak, macam yang paling obvious dekat tangan aku ni, dekat bahu kiri aku yang Hikari baru buat pagi tadi tu. Tiba-tiba mark yang Hikari cakap tu terus hilang. Benda tu mengalir, puff, dia macam hilang. Lepas tu dia mengalir satu badan, macam dekat dahi aku, dekat belakang aku, kaki aku, semua hilang. Tanda-tanda X tu slowly hilang, fading away. Lepas tu tinggal scar je, tinggal parut je. Dia dah tak jadi teruk. Sebab sebelum tu macam teruk tau, macam baru pas kena tori, macam aku cakap tadi, macam baru pas kena tori dengan pisau yang dibakar. Macam tu, teruk. Memang teruk lah, macam nampak tandanya teruk. Padahal sebelum tu tak perasan pun, tapi lepas perempuan cakap macam tu, baru tanda tu makin obvious dan makin teruk. Bila tanda tu semua dah hilang kan, memang bila abang aku pegang di tangan aku, tiba-tiba macam semua hilang tau. Instantly, like literally instantly, dengan segera semua hilang. Tinggal parut je weh, parut je. So aku macam dalam mimpi tu aku macam terkejut, dan masa sama aku tak terkejut, macam aku dah expect dia boleh buat macam tu, macam tu. Dan masa sama aku macam macam tu lah, aku macam average dalam cerita tu. Dalam mimpi tu aku macam tengah-tengah je, macam okay macam tu kan, macam mati-matilah, tak mati pun tak matilah, macam tu. Macam aku tak risau sangat apa tanda tu sebenarnya dekat badan aku. Walaupun perempuan tu cakap macam dah teruk kan, macam nak mati, tapi entahlah, aku rasa macam biasa je dalam mimpi. Lepas tu tanda tu semua hilang. Lepas tu abang aku tengok dah hilang, abang aku pun lepaskan. Lepas tu abang aku tak cakap apa-apa lah. Lepas tanda-tanda tu dah hilang, dia cuma macam tu dah okey, dia kata macam tu kan. Dah okey tu, tak payahlah panggil dia macam tu kan, tak payah bagi dia masuk dalam rumah kita macam tu kan. Tak, abang boleh buat macam tu, kita boleh tolong sesama sendiri macam tu, tak payah panggil orang lain. Abang aku cakap macam tu. Lepas tu aku macam okey. Padahal tak ada siapa, semua orang tahu dalam mimpi tu tak ada siapa panggil lelaki dengan perempuan tu masuk dalam rumah kita orang, tiba-tiba macam diorang ada. Lepas tu mimpi tu pun habis sampai situ, dan aku pun terjaga pukul 5 pagi subuh tu. So aku tak tahulah itu petanda ataupun mainan tidur ataupun apa. Sebab dalam dunia ni, kita buat baik orang marah, kita buat jahat pun orang marah. So everything ada consequences dia. Semua benda ada kesan dia. Mungkin itu cuma mainan tidur, dan mungkin itu juga sebagai tanda supaya kita berjaga-jaga. Macam dalam episod mimpi yang aku cakap sebelum ni kan, orang tu si K ni pun jarang mimpi, tapi tiba-tiba dia mimpi kan. Lepas tu benda tu jadi kat dia. So mungkin jadi petanda. Kita boleh ambil benda tu sebagai benda yang positif lah akhirnya. Terserah lah aku nak percaya ke tak, tapi banyak benda pelik dekat dunia ni kita tak tahu, dan kita belum discover lagi sebenarnya. Kita kena percaya benda-benda gaib ni, tapi jangan obses, okay? Ilmu tu penting, just untuk pengetahuan tu boleh,
Tapi jangan off. Okey, kalau korang rasa cerita ni menarik, jangan lupa subscribe, tekan button loceng dan komen untuk apa-apa info yang korang nak tahu ataupun apa yang korang nak luahkan. Okey, segala yang baik datang daripada Allah dan segala yang buruk datang daripada diri aku sendiri. Take a peek, wujudnya memanggil cerita.